Salam sejahtera Ian dan rakan-rakan sekalian. Kumpulan Bintulu akan membincangkan penipuan dalam pembelian barangan atas talian. Pembelian barangan atas talian merujuk kepada tindakan belanja pengguna pada kedai atas talian atau laman sesawan. Antara platform yang terguna ialah Lazada, Shopee dan Taobao. Namun beritu, terdapat penyaja yang akan menggunakan pelbagai hilah untuk memberdayakan pengguna. Tambahan pula urus niaga yang dijalankan atas talian tanpa bersungguh menjadikan penipuan lebih mudah dijalankan. Penipuan didefinisikan sebagai satu percubaan secara sengaja atau tidak untuk memanipulasikan maklumat untuk membina atau mengekalkan satu kepercayaan kepada satu pihak. Tahun 2019 mencatatkan kes penipuan barangan dalam talian yang terbanyak. Menurut Berita Nasional Malaysia, lebih ramai lelaki menjadi mangsa penipuan berbanding dengan perempuan, iaitu seramai 9,993 orang lelaki daripada 17,520 orang mangsa. Kes lain itu, marilah kita menyentuhkan faktor-faktor yang menyebabkan penipuan dalam pembelian barangan atas talian di Malaysia. Faktor pertama yang termasuklah ialah harga barangan yang ditawarkan atas talian untuk pembeli. Hal ini dikatakan demikian kerana tawaran harga barang atas talian yang terlalu rendah telah menjadi faktor pembeli mudah tertipu sekaligus terpedaya dengan perangkap internet. Selain itu, pengguna atau pembeli mudah tertipu dengan aplikasi beli belah yang diwujudkan oleh skamer dan menawarkan harga yang lebih rendah. Oleh itu, barangan atas talian sering ditawarkan pada harga yang lebih rendah berbanding dengan kedai fizikal. Saya Erina Geranting yang ingin membahas tentang faktor yang kedua, iaitu kurangnya tahap kesedaran terhadap risiko penipuan dalam pembelian atas talian. Menurut Dr. Farida Latras, Ketua Polis Perak dalam Astro Awani, tahap kesedaran yang rendah dan terlalu mudah percaya menyebabkan ramai individu, terutamanya wanita, menjadi mangsa penipuan dalam talian di negeri Perak. Hal ini berlaku apabila mangsa tidak meneliti terlebih dahulu barang yang ingin dibeli oleh mereka. Mangsa penipuan pembelian atas talian ini juga ada di antaranya tidak pernah terdedah dengan penipuan pembelian atas talian. Maka mereka yakin dengan setiap pembelian yang mereka lakukan tanpa memeriksa dengan hati. Ayat-ayat yang begitu meyakinkan oleh penjual tersebut telah menggaburi mata para pembeli, khususnya wanita, karena semakin tinggi kadar kepercayaan pengguna, maka semakin tinggi niat untuk mereka membeli barang tersebut. Jelaslah bahawa kurang kesedaran terhadap risiko penipuan dalam pembelian atas talian merupakan faktor berlakunya penipuan pembelian barangan atas talian. Salah satu faktor yang menyebabkan penipuan dalam penjualan atas talian ialah tabiat pembeli yang selesa membuat pembayaran secara dalam talian sama ada menggunakan kad kredit atau kad debit mempunyai pelbagai kemudahan semasa membeli belah atas talian dan ia menyokong pembayaran sekali untuk transaksi bernilai besar. Tetapi apabila pembeli membuat pembayaran secara dalam talian, ini memudahkan data atau butiran mudah diceroboh oleh skamer. Pembeli seolah-olah tertarik dengan tawaran yang ditawarkan oleh laman sesawan atau aplikasi beli belah seperti Lazada dan Shopee. Aplikasi pembelian atas talian tersebut selalunya akan menawarkan perkhidmatan penghantaran barangan ke rumah dan selalu menawarkan voucher penghantaran percuma kepada para pengguna. Selain itu, kedai dalam talian juga selalunya menawarkan harga yang lebih rendah kepada pelanggan berbanding dengan kedai-kedai fizikal. Kesan penipuan dalam pembelian barangan atas talian termasuk masyarakat akan mengalami kerugian iaitu kehilangan wang. Contohnya, di Kelantan, 220 kes yang melibatkan kerugian RM753,000 telah dilaporkan. Bentuk penipuan termasuklah mangsa menerima barangan tidak setimpal seperti yang dipesan ataupun mangsa langsung tidak menerima barangan dan gagal menghubungi dengan penjual yang lesak berserta wang. Akibat daripada kerugian wang, kehidupan mangsa menjadi tidak tenang. Kesan yang kedua termasuklah maklumat peribadi individu terbocor. Dalam proses pembelian, mangsa diminta untuk mengisi maklumat peribadi seperti nama penuh, kad pengenalan dan email sebagai pelengkap borang. Penjual akan menghantar email yang kelihatan sah dan dipercayai oleh pembeli. Pembeli akan terperangkap untuk mengakses link palsu tersebut dan ini memberi peluang kepada penjual untuk mencuri maklumat peribadi individu. Kesan yang ketiga ialah kes jenayah cyber negara meningkat dan mencemarkan imej negara. Hal ini adalah kerana pembelian barangan atas talian amat mudah dilakukan.
Pembayaran boleh dilakukan menggunakan kad kredit, e-wallet dan kad debit. Seterusnya, ia menjimatkan masa di mana pengguna hanya duduk di rumah sahaja menggunakan jari jemari untuk memilih barangan yang ingin dibeli, seterusnya menunggu barang sampai di depan rumah. Menerusi kemudahan platform ini, pengguna mulai lalai, akibatnya imej negara tercemar. Kesan yang terakhir ialah masyarakat akan hilang kepercayaan terhadap pembelian barangan atas talian. Hal ini adalah kerana kes penipuan cyber yang semakin berleluasa merisaukan pengguna. Pengguna mulai sedar akan risiko-risiko yang perlu ditanggung ketika berbelanja atas talian. Antara risikonya ialah risiko produk di mana barangan yang diterima tidak serupa dengan barangan yang diiklankan. Langkah pertama untuk menangani penipuan dalam pembelian barangan atas talian adalah meningkat kesedaran masyarakat untuk melahirkan pengguna yang bijak berbelanja. Untuk melahirkan pengguna yang bijak berbelanja, pihak berkuasa seperti Kementerian Dalam Negeri, Koperasi dan Kebergunaan boleh bekerjasama dengan badan bukan kerajaan kebergunaan mengadakan program kesedaran. Melalui program kesedaran, masyarakat akan mengenai cara untuk membuat aduan ketika menghadapi penyelewengan peniaga seperti menaikkan harga dengan sesuka hati, menjual barang yang telah rosak, tidak selamat atau mengancam kesihatan mereka. Dengan itu, pengguna dapat menuntut hak mereka daripada dimanipulasikan oleh peniaga dan tidak seperti kata di bawah tempurung. Langkah yang kedua ialah pengguna boleh melakukan pembelian secara cash on delivery (COD). Perkhidmatan COD bermaksud transaksi pembayaran berlaku setelah barang sudah sampai ke tangan pembeli. Tidak dapat dinafikan bahawa perkhidmatan ini boleh mengurangkan risiko penipuan antara peniaga dan pembeli. Pembeli boleh melakukan aduan semasa menerima barang yang rosak atau tidak menerima barang dan boleh pulangkan barang tanpa membayar. Bukan itu sahaja, pembeli yang menggunakan perkhidmatan COD semasa berhandara tidak perlu menggunakan kad kredit atau membayar melalui transaksi bank atas talian. Semua maklumat pembelian pribadi pembeli adalah sangat selamat. Langkah yang ketiga ialah menggunakan aplikasi atas talian yang selamat. Aplikasi atas talian yang selamat seperti laman web online shopping yang kini menjadi pilihan utama di Malaysia ialah Shopee dan Lazada. Kelebihan menggunakan aplikasi yang selamat ialah jika pembeli tidak menerima barangan yang dibeli, pembeli boleh berkomunikasi secara langsung dengan aplikasi perkhidmatan pelanggan dan mereka akan mengambil tindakan terhadap masalah tersebut dengan peniaga. Seterusnya, pembeli juga perlu mencipta kata laluan yang unik dan tidak mudah diketahui semasa mendaftar akaun di laman web online shopping. Hal ini demikian kerana aplikasi tersebut akan menjalankan cara pembayaran seperti Visa, Mastercard, bank transfer dan sebagainya. Oleh itu, penggoda tidak mudah mencuri data pembeli. Langkah keempat untuk mengurangi penipuan dalam pembelian atas talian ialah rakyat perlu membuat penilaian dari pengguna lain serta mendapat maklumat lanjut mengenai reputasi perniagaan. Rakyat digalakkan untuk membaca ulasan pembeli lain yang pernah membeli barang dengan peniaga untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan perdagangan berkenaan. Hal ini juga dapat membantu pembeli membuat keputusan bijak terhadap pembelian barang dan seterusnya mengelakkan diri ditipu oleh peniaga yang tidak jujur. Selain itu, rakyat yang pernah berurusan dengan peniaga juga boleh meninggalkan balas mereka mengenai pengalaman pembelian barang bagi mengelakkan pembeli lain ditipu oleh peniaga yang tidak pernah jujur. Kesimpulannya, pembelian barangan atas talian banyak memberikan kemudahan kepada masyarakat walau bagaimanapun terdapat kejadian penipuan pembelian barangan atas talian. Peniaga atau penjual tidak wajar mengekspektasi dan memperdaya pembeli atas keuntungan sendiri. Semua pihak harus tetap bekerjasama untuk mengatasi masalah ini untuk membentuk dunia perniagaan atas talian yang bebas daripada penipuan. Terima kasih.